Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini dalam pelajaran Adab Tahun 2 dengan tajuk Adab Sebelum dan Selepas Tidur. Mari kita belajar sama-sama. Jom. Seterusnya kita tengok pada sebab perlu mengamalkan adab ketika tidur. Sebab perlu mengamalkan adab ketika tidur ada 5 perkara. Kita tengok pada bintang yang pertama, melatih diri berdisiplin. Sekiranya kita dapat mengamalkan adab ketika tidur, kita dapat mengaturkan masa kita dapat mendisiplinkan diri kita juga. Jadi dalam masa satu hari tu kita kena jadualkan diri kita kena aturkan setiap pada masa kita dari sehari ke sehari. Jadi dari situ kita dapat melatihkan diri kita menjadi seorang yang sangat berdisiplin. Kita tengok pula pada bintang yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah. Jadi kita mengamalkan adab ketika tidur, kita dapat mengikut sunnah Rasulullah, cara Rasulullah tidur, bagaimana cara Rasulullah sebelum Rasulullah tidur, semasa Rasulullah tidur dan selepas Rasulullah bangun daripada tidur. Kita tengok juga pada bintang yang ketiga, dapat merehatkan anggota badan. Jadi kalau kita dapat mengimbangkan masa kita dari segi tenaga, fikiran kita dan segala apa yang kita buat, insya-Allah kita pun dapat mengamalkan adab ketika tidur. Kita dapat juga merehatkan anggota badan kita dalam masa yang sama. Seterusnya kita tengok pada bintang yang keempat. Kita dapat menjaga kesihatan kita. Ini yang paling penting, menjaga kesihatan kita. Bila kita dapat mengimbangkan masa kita tidur, kita dapat mengaturkan waktu kita tidur yang sangat cukup. Kita tidak melebih dan kita tidak mengurangkan masa kita tidur. Jadi dengan situ kita pun dapat menjaga kesihatan kita juga. Dan last sekali, perkara yang kelima, bintang yang kelima, kita dapat menghindari sihir dan gangguan syaitan. Ini pun penting juga. Ini kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah. Kita membaca doa sebelum tidur, kita berwuduk sebelum tidur dan kita mengamalkan adab ketika tidur, sunnah Rasulullah ketika Rasulullah tidur bagaimana. InsyaAllah kita juga dapat menghindari sihir dan gangguan-gangguan daripada syaitan. Seterusnya kita tengok pada akibat mengabaikan adab tidur. Akibat mengabaikan adab tidur pun ada 5 perkara. Yang pertama, kita tengok yang pertama, tidak mendapat pahala sunnah Rasulullah. Sekiranya kita mengabaikan adab ketika tidur pun, kita tidak akan mendapat pahala sunnah Rasulullah. Seperti pahala sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah buat ketika tidur dan sebelum dan juga selepas tidur. Yang kedua, mudah diganggu syaitan. Bila kita tidak mengabaikan adab ketika tidur ni, mudah kita diganggu oleh perkara-perkara yang buruk, seperti diganggu oleh syaitan. Jadi sebelum tidur tu, kiranya kita tidak membaca doa, mudahlah kita diganggu oleh syaitan ataupun sihir-sihir. Yang ketiga, malas dan tidak berdisiplin. Macam Ustaz cakap tadi, bila kita tidak mengamalkan adab ketika tidur, kita kurang berdisiplin dan badan kita pun akan menjadi malas. Sifat malas kita akan menjadi berganda-ganda. Yang keempat, kesihatan mudah terganggu. Apabila kita tidak menjaga waktu tidur kita mengambil sambil lewa saja tentang adab ketika tidur, jadi kesihatan kita pun mudah mendapat penyakit. Dan last sekali, yang kelima, diganggu mimpi buruk. Ini pun antara
diganggu oleh syaitan jugalah. Jadi sebelum tidur tu, kalau kita tidak membaca doa, tidak mengambil wuduk, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, mudahlah kita diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk. Seperti juga diganggu oleh syaitan dan juga sihir. Jadi ini adalah akibat mengabaikan adab ketika tidur. Jadi Ustaz harap kita dapat mengamalkan dan mengambil iktibar pada pelajaran kita pada kali ini, iaitu adab ketika tidur. Walaupun kita nampak adab ketika tidur ni perkara yang sangat remeh ataupun ringan, tapi sekiranya kita menjaga waktu kita tidur, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan dan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja pelajaran kita pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.